Now look at this. Assalamualaikum semua. Anak-anak cucu Opa. Opa di sini sihat, tak ada merisaukan. Dan sebentar lagi Opa nak pergi makan dengan sifat cadap. Dan Opa nak umumkan ni besok boleh rentas negeri. Datang jumpa Opa. Apa khabar orang kampung? Lama sudah tak bersua. Minta-minta semuanya sehat-sehat belaka. Dah bersedia ke nak balik kampung tu? Cuti panjang ni. Apa dia? Tak cuti panjang. Oh, lah cuti panjang. Dia sekali dengan cuti melalui Durasuai hari Selasa ni. Jadi kalau anda berada dalam perjalanan pulang ke kampung, kita doakan yang terbaik. Moga semua yang perlu dilakukan tu dah settle lah. Isi minyak. Servis kereta. Servis kereta, duit tu semua dah cukup. Awak tak balik kampung ke? Oh, saya kalau ikutkan hati ni memang membuat-buat nak balik kampung. Tapi kan ada orang cakap kalau nak balik kampung ada perancangan. Okey, perancangan saya bagi peluang untuk orang lain balik dulu. Saya ni macam second batch lah. Minggu ni bagi orang lain balik kampung. Tapi minggu depan janganlah balik lagi. Bagilah orang yang mulianya hati awak. InsyaAllah lah. Saya dah renta lah. Saya balik dulu. Tapi Sofia, tadi Sofia ada cakap kan yang mereka ini akan cuti panjang dengan sambutan Maulid Rasul. Dan mungkinlah ada di antara keluarga-keluarga ni yang selain pada mereka balik ke kampung halaman masing-masing, mereka mungkin bercadang untuk membuat majlis seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan dan sebagainya. Okey, tadi kalau kita lihat tadi, pagi tadi, keadaan di Tol Gombak bagaimana Sofia? Lihat tadi. Belum banyak lagi kereta. Betul. Rasa sebab masih awal pagi hari ini kan. Tapi kita menjangkakan banyak lagi kereta akan bersesak-sesak di jalan raya. Ini yang telah pun diwartakan oleh pihak berkuasa dan sebagainya. Dalam 4 juta kenderaan dijangka akan memenuhi lebuh raya kita sepanjang minggu ini setiap hari. Jadi bagi anda semua, pastikan anda bersedia. Ini mungkin akan jadi satu perjalanan yang agak lama jugalah. Betul. Kalau tempoh hari untuk rentas negeri ini telah pun dimulakan bermula Isnin tempoh hari kan. Dekat Plus difahamkan lebih daripada 1.3 juta dah yang dah pun melalui lebuh raya berkenaan. Itu permulaan ya? Wah, kenderaan, betul. Okey, bercakap tadi berkenaan dengan Tol Gombak, kita nak lihat keadaan lalu lintas kan. Kejap lagi kita akan bersama dengan rakan kita Hanif Miswan yang akan lihat secara lebih dekat lagi lah keadaan dekat sana. Hanif Miswan akan bersama kita sebentar lagi untuk memberikan kita gambaran yang sebenar bagaimana kita boleh merancang perjalanan kita. Dan kita juga nak meninjau juga daripada segi orang kata pengurusan di Plaza Tol itu, bagaimana mereka nak memastikan segala transaksi yang dilakukan di tol itu adalah lancar. Kita melihat satu volume ataupun angka yang sangat besar dijangka pada hujung minggu ini. Dan tentunya satu peringatan buat anda semua, kalau nak balik kampung, hanya mereka yang complete sempurna 2 dos vaksinasi sahaja. Yang belum ataupun yang tidak ambil vaksin, berjaga-jagalah kerana ada yang akan memantau kesalahan itu. Betul. Cakap pasal jaga-jaga, jangan lupa untuk anda membuat ujian RTK terlebih dahulu sebelum nak pulang ke kampung kan. Okey, itu yang menarik akan kami berikan kepada anda semua berkaitan dengan mereka yang dah boleh rentas negeri ini yang nak pulang ke kampung. Dan antara yang menjadi pilihan juga sepanjang 1 jam MHI bersiaran pada hari ini, kita nak bawakan satu tajuk Buta Seminggu ni Sofia. Buta seminggu. 7 hari. Bayangkan kalau kita pernah ada deria penglihatan yang sempurna tetapi nikmat ini ditarik seketika dan penceritaan ini yang kata boleh dikatakan satu yang boleh menyayat hati kita lah. Difahamkan baru bertunang 24 hari. Dan ini terjadi hilang kata deria penglihatan dan sanggup pada ketika itu untuk melepaskan bakal suaminya. Betul. Itu akan kami bawakan nanti bagaimanakah perasaannya dan yalah kadang-kadang kita ni kalau dilahirkan dengan sempurna dan tidak mustahil sebenarnya perkara itu boleh ditarik kembali. Okey. Pagi ni Sofia dah sarapan apa? Saya belum lagi sarapan. Tak sempat kan? Saya biasa tak sempat kalau solat Malaysia ni awak. Saya pun sama, saya sempat minum air je lah. Dalam Malaysia hari ni kita nak bawakan topik, bukan topik lah tapi segmen sarapan pagi ni macam-macam yang kita bawakan dan hari ni kita nak bawakan ni cucur apa? Cucur nasi. Biasanya kalau malam-malam kita masak lah dinner ke makan malam untuk keluarga, ada pula nasi yang berlebihan tu. Biasanya kita pakai untuk nasi goreng dan sebagainya, tetapi hari ini kita bawakan menu cucur nasi. Perbagaikanlah menu untuk keluarga kita. Kadang-kadang macam bila pertama kali saya dengar Fad besok kita nak bawakan segmen ataupun bawakan sarapan pagi cucur nasi, kan dah terfikir ada ke cucur nasi kan?
kan? Biasanya kita cucur udang, pasembok ke, cucur pisang kan, dan sebagainya. Tapi ini cucur nasi. Mungkin kita boleh inovasikan. Kita punya nasi macam Sofia kata lah, ada nasi lebih, kita buat cucur pula. Balik-balik menu sama je kan. Kita ubah sikit menu tu. Siapa yang nak balik kampung tu, mungkin ibu ayah kita boleh jugalah buat menu ni untuk anak-anak yang akan pulang ke rumah, cucur nasi bagi rasa. Tapi cerita pasal balik kampung ni, saya percaya anak-anak ni akan merindukan hasil air tangan mak ayah kita dekat kampung nanti. Okey. Saya rasa kita dah bersedia. Kita nak bersama dengan rakan kita yang dah berada di sana standby untuk anda semua di rumah untuk memberikan gambaran sebenar keadaan situasi trafik di Plaza Tol Gombak. Kita terus saja bersama dengan Hanif Miswan. Silakan Hanif. Baik, terima kasih Fazli dan juga Sofia yang berada di studio. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat pagi. Saya dari tadi hanya mendengarkan perkataan balik kampung, pulang bercuti dan juga perjalanan yang selamat daripada rakan-rakan di studio. Betul, itu yang kita saksikan di sini. Saya berada di Plaza Tol Gombak dan kalau nak diceritakan keadaannya, apa yang telah kami sajikan juga daripada pemandangan yang kita bawakan, memang tenang, teratur dan saya percaya ramai sekali orang yang sedang merancang perjalanan. Itu juga yang diperkatakan dan kita nampaklah keselesaan di sini dan mungkin ramai juga yang telah pun kembali pulang. Jadi itu tujuannya untuk kita bersama-sama dengan kalian semua di Malaysia hari ini pada pagi ini untuk kita kongsikan. Mungkin ada sedikit perancangan yang boleh kita ambil sedikit kalaulah sesiapa nak melalui Plaza Tol ini ingin pulang ke kampung. Okey, cerita banyak pun rasanya elok untuk kita perkenalkan tetamu kita untuk bersama dengan kita pada pagi ini untuk berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan perancangan perjalanan anda semua, iaitu Tuan Ainul Hasri Abu Hassan, Ketua Operasi Anih Berhad. Tuan, Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih kerana sudi bersama kami dan terima kasih kerana menerima kehadiran kami di sini. Mungkin Tuan, kalau kita nak bersama-sama dengan Tuan untuk ceritakan berkaitan dengan kebenaran rentas negeri diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mungkin dari pihak Anih Berhad sendiri melihat kepada kelancaran perjalanan, bagaimana orang ramai mula merentas negeri dengan kebenaran tersebut, Tuan? Alhamdulillah, sejak diberi kebenaran merentas negeri, secara purata kenderaan daripada kita bandingkan dengan minggu lepas, lebihkan peningkatan sebanyak 60% di lebuh raya KL Karak dan 30% di lebuh raya Pantai Timur. Saya rasa banggalah dengan rakyat Malaysia kerana mematuhi pesanan-pesanan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini untuk merancang perjalanan untuk pulang ke Pantai Timur. Saya percaya Tuan juga sedang memantaukan setiap perjalanan dan melihat kepada perjalanan orang ramai ini. Apatah lagi hari ini hari Jumaat. Bercerita mengenai hari Jumaat ni orang dah mula merancang lah, Tuan. Biasalah Jumaat je hujung minggu, tapi nak disambung pula kepada cuti umum nanti hari Selasa ni. Jadi bagaimana perancangan ataupun nasihat perjalanan yang mungkin Tuan boleh kongsikan juga? Okey, untuk kita mengharungi hujung minggu yang agak panjang ini, pihak Anih telah meningkatkan dari segi orang kata pemantauan di lebuh raya, di mana kita telah menyediakan lebih kurang 500 pekerja sebanyak 3 shift untuk memastikan kelancaran trafik di lebuh raya KL Karak dan Pantai Timur. Begitu juga kita akan mengadakan pertambahan lorong-lorong bagi memudahkan setiap kenderaan yang melalui Tol Plaza untuk melancarkan pergerakan mereka. Di sini saya ingin membuat satu pesanan di mana gunakanlah Center Spine Road ke Gua Musang apabila melepasi Tol Bentong, kerana ini akan banyak memudahkan lagi perjalanan ke Gua Musang, ke Kelantan. Jadi di sini juga saya ingin pesankan bahawa penjagaan SOP ini amat penting untuk kita patuhi di kawasan rehat dan rawat di sepanjang lebuh raya KL Karak dan LPT 1. Di sini saya ingin pastikan pemakaian mask sejahtera, suhu dan yang paling penting is second dose. Dua dos ini amat penting untuk bagi semua pelanggan untuk dine in. Yang ini kami titik beratkan. Pada masa yang sama juga PDRM akan melakukan secara rawat pemeriksaan bagi memastikan semua rakyat atau pengguna lebuh raya mengikuti saranan kerajaan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Betul, dan kita pun dah berulang kali bercakap mengenai SOP ni dan bukan saja untuk dine in tau. Maksudnya kalau nak rentas negeri pun dah kena 2 dos selengkapnya baru boleh. Okey Tuan. Okey, tadi bercerita mengenai RNR kan, dan sekarang ini kita juga sedang ada bersama kami rakan-rakan petugas juga yang sedang memantau dari udara ni untuk melihat keadaan trafik, dan ini yang sangat penting juga untuk kita tahu memberikan gambaran kepada orang ramai. Okey, RNR. Saya tertarik sebab selain daripada kita semua yang mungkin dah lama bekerja dari rumah, jadi RNR ni juga mungkin dah lama tak
tak dikunjungi. Jadi bagaimana persediaan pihak ANES sendiri untuk memastikan bahawa ia berada keadaan terbaik tip-top ni tuan? Okey, arena ni kami telah buka secara secara amnya toilet dan surau memang kami telah buka sepanjang PKP, tetapi untuk sempena cuti yang agak panjang ini kita cuba menyediakan gerai-gerai 24 jam bagi memudahkan pergerakan rentas negeri ini, dan juga penggerai-penggerai akan cuba menyediakan servis makanan minuman yang terbaik bagi memastikan semua pengguna selesa sepanjang perjalanan pulang ke kampung ini. Okey, kalau nak tahu semua penonton Indonesia, Tuan Aino sendiri pun tak pulang ke kampung bagi memastikan perjalanan semua orang nak pulang ke kampung ni selamat dan juga lancar lah. Okey, mungkin sedikit nasihat daripada Tuan sendiri kepada semua pengguna jalan raya. Saya percaya bukan yang nak pulang kampung saja, bukan nak ke bercuti saja, tapi ini pun laluan untuk mereka yang bekerja kan, berulang-alik dalam waktu yang sibuk ini. Yang menggembirakan ini, apakah nasihatnya Tuan? Okey, pesanan saya, pastikan Touch and Go card, e-wallet baki mencukupi. Ini adalah bagi memudahkan perjalanan kita semasa menggunakan lebuh raya KL Karak dan Pantai Timur. Begitu juga dengan orang kata berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi untuk bertemu dengan orang yang tersayang. Tuan, sama juga dengan Tuan, selamat bekerja dan bertugas kepada semua yang berada bersama dengan kami ini untuk memudahkan perjalanan. Terima kasih banyak. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan, sebab sekarang ni kalau kita dengarkan di radio, saya percaya Tuan pun sama ni, banyak kedengaran lagu Balik Kampung, betul tak kan? Dia sikit-sikit balik kampung. Ini kita nak kongsikan berkaitan dengan seorang individu ni, namanya Amira, yang pulang ke Kedah, dan beliau juga ingin berkongsi berkaitan dengan keriangan untuk kembali pulang ke kampung. Kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan oleh Puteri Alia ini. Hampir 2 tahun tidak bertemu, akhirnya kerinduan terubat untuk bersua muka dengan anak dan cucu yang pulang ke kampung pada petang semalam. Bagi pasangan Kamis Rejab, 53 tahun, dan Hasliza Hasan, 48 tahun, dari Kampung Padang Gunung, Alor-Star Kedah, penantian mereka berakhir dengan penuh kesyukuran selepas pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi kebenaran merentas negeri yang bermula Isnin lalu. Anak kedua pasangan itu, Nurul Amira Kamis, 25 tahun, yang tinggal di Kuala Kubu Baru, Selangor, pulang bersama 2 cucu mereka. Menurut Hasliza, dia dan suami melakukan segala persiapan bagi menyambut kepulangan anak kedua mereka yang memaklumkan akan pulang pada 14 Oktober sebaik sahaja mendengar pengumuman itu. Dalam pada itu, Kamis tidak dapat menyembunyikan keterujaan bertemu anak dan 2 cucunya, Muhammad Daniel Firas, 5 tahun, dan Muhammad Daniel Rizki, 3 tahun. Jelasnya, sebelum ini hanya panggilan video yang menjadi penghubung antara mereka. Semua seronok tengok cucu lah. Macam dalam handset dia setiap malam ni kan. Tapi lain lah. Bagi Nurul Amira, perancangan awal mereka sepatutnya akan pulang berempat, tetapi suaminya, Lance Corporal Muhammad Alif Asraf, 26 tahun, tidak dapat bercuti dan terpaksa meneruskan tugas sebagai jurulatih di Maktab Polis Kuala Kubu Baru. Ibu kepada 2 anak ini memilih pengangkutan awam untuk pulang, iaitu dengan menaiki kereta api Tanah Melayu, KTM. Memang seronok lah dari sana tu, memang hati saya kat sini lah. Bila dia nampak macam sawah, dia tanya, dia cakap, ibu tu tok ayah kat Padang. Tak tahu, bukan jauh lagi. Ya. Nurul Amira, antara ribuan warga kota yang mengambil kesempatan pulang ke kampung halaman untuk menziarah ibu bapa serta adik-beradik lain yang berada di Kedah. Dia yang bercuti selama 4 hari telah mengatur aktiviti ziarah anggota keluarga yang lain, turut meninggalkan pesanan kepada mereka yang berhasrat untuk pulang ke kampung. Pada sesiapa yang nak balik, boleh, tapi SOP tu kena jagalah.
Saya memang rasa cemburu lah melihat orang yang boleh pulang ke kampung, orang yang ada kampung kan. Bagi kita yang hanya kampung yang di Lembah Kelang ini, kita gunakan kesempatan kekosongan mereka yang tak ada di sini untuk kita juga bercuti dan manfaatkan sepenuhnya. Kalau tadi kita kongsikan berkaitan dengan bagaimana perkembangan ceritanya trafik di darat ini dan juga apakah nasihat yang diberikan, dan sekarang kita nak kongsikan satu lagi perkongsian yang sangat menarik, tapi sebelum tu saya nak berikan juga peringatan kepada semua untuk terus patuh SOP. Ingat yang tersayang, kawalan kendiri tu kita kena jaga diri kita sendiri dulu, barulah kita boleh peluk cium mereka yang tersayang di kampung. Kita faham kerinduan itu, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi berjuang dan perlu hidup dengan endemik COVID-19 ini. Okey, itu sikit pesanan, tapi sekarang kita nak kongsikan ini satu tinjauan yang sangat menarik dari udara. Kita nak kongsikan bagaimana perjalanan kelancaran trafik sepanjang yang berada di sini yang telah dikongsikan oleh wartawan kami iaitu Syuhada Ashikin dan juga Asri. Jadi kepada anda semua, teruskan menonton kami di Malaysia Hari ini dan pulang ke kampung berhati-hati. Dan kemudian kita kembali bersama dengan Fazli dan juga Sofia. Daripada kami di sini, kita jumpa dan jumpa lagi. Jaga diri semua, okey? Assalamualaikum, dan kita tengok bingkisan ini terlebih dahulu. Balik kampung! Hari ini merupakan hari kelima kebenaran merentas negeri dikuatkuasakan, dan hari ini juga dijangkakan bakal berlaku peningkatan jumlah kenderaan di beberapa lebuh raya utama. Saya bersama dengan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia akan melakukan tinjauan di beberapa lokasi untuk melihat keadaan lalu lintas di sana. Okay, lokasi pertama kita akan menghala ke selatan, insyaAllah ke Seremban. Selepas tu kita akan ke timur, belah timur hingga ke Genting Sepah, dan kemudiannya kita akan ke utara hingga ke Tanjung Malik. Jangkaan pagi ni jumlah kenderaan saya jangkakan akan bertambah sebelah petang lah, terutamanya selepas waktu bekerja antara jam 5 ke atas. Bayangkan penglihatan kita sebelum ini memiliki penglihatan yang sempurna tetapi gelap sama sebegini rupa. Jika nikmat ini ditarik walau seketika, mampukah anda mengharunginya? Ya, itulah dia. Kita nak memberikan pemahaman dekat sini. Bayangkan. Jadi anda kat rumah bayangkan kalau penglihatan kita sebegitu rupa. Sebelum ini mungkin kita dapat lihat normal, penglihatan yang jelas. Tapi bayangkan ada satu tempoh masa tu, kan? Macam contohnya kisah yang akan kami bawakan ni, ketika berumur 27 tahun mempunyai penglihatan sebegitu rupa. Beliau rasakan macam keadaan pagi tapi maghrib. Macam tu. Perkongsian seorang wanita ini yang baru bertunang 24 hari, tiba-tiba dilanda dengan musibah ini, tidak mampu untuk melihat dan hampir hilang fungsi penglihatan di sebelah mata. Jadi kita akan saksikan bingkisan ini untuk memberikan sedikit orang kata pembukaan ceritanya supaya anda lebih memahami apakah yang diharungi oleh wanita ini. Jom kita saksikan. Semuanya bermula apabila dia demam selama beberapa hari. Namun, tiada siapa menyangka bahawa penyakitnya bertambah serius. Sedikit demi sedikit, deria penglihatannya semakin kabur dan semua ini berlaku 24 hari selepas pertunangannya dengan jejaka pilihan hati.
Itulah pengalaman pahit yang menimpa Sarah Zuliana Abdul Muttalib 4 tahun lalu. Kesakitan dirasai pada bahagian dahi dan dalam rongga mata, terutama ketika menunduk atau menggerakkan matanya. Penyakit yang dialaminya semakin teruk. Penglihatan mata kiri mula tidak berfungsi dan sebelah kanan merosot sehingga 70%. Keputusan CT scan dan pemeriksaan lanjut mengesahkan Sarah mengidap optik neuritis, iaitu radang pada saraf optik. Rawatan intensif perlu dilalui Sarah sehingga terpaksa mengambil lebih kurang 12 beg suntikan steroid yang mengakibatkan berat badannya naik mendadak. Selain itu, kesakitan lain dialaminya seperti di bahagian suntikan kedua belah tangannya yang membengkak dan paling utama perlu bertahan apabila matanya buta selama seminggu. Okey, baik, itu dia kisah Sarah Zuliana yang mengalami masalah penglihatan yang dipanggil optik neuritis ataupun radang pada saraf optik, dan difahamkan Sarah semakin hari semakin pulih lah kan. Dan alhamdulillah kejadian itu berlaku ketika beliau berusia 27, sekarang ini beliau dah 30 tahun. Betul, dan katanya telah pun selamat berumah tangga. Dan kita akan mengetahui kisah beliau sendiri. Kita terus bersama dengan Sarah Zuliana Abdul Muttalib, bekas pesakit optik neuritis. Assalamualaikum, Sarah. Waalaikumsalam, Fazli dan Sofia. Okey, Sarah. Okey, kita dah dengarkanlah dari mulut Sarah sendiri. Tadi kita dah lihat bikisan, tapi nak dengar daripada Sarah sendiri, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Sebab pada permulaannya Sarah kan baru-baru ini, tapi sebelum kejadian ini berlaku ada pergi mandi. Mandi dekat kolam, sungai dan sebagainya, dan balik tu rasa macam mata kurang penglihatan dan sebagainya. Dan tapi bila dah jumpa doktor kata bukan berpunca daripada kejadian mandi tersebut. Sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan bagaimana perkara ini boleh berlaku. Saya dulu orang yang sangat aktif. Saya pergi ke pulau, swimming pool dan saya ada mandi sungai. Jadi dalam sebulan tu saya terus demam. Jadi doktor pun tak tahu saya dapat sakit tu, kuman tu daripada mana. Okey, Sarah kini dah pulih penglihatan sepenuhnya ya? Ya, alhamdulillah saya dah pulih sekarang. Alhamdulillah. Dah 4 tahun lah. Dan berapa hari sebenarnya yang Sarah hilang penglihatan itu, dan mungkin nak kongsikan sedikit, itu satu detik hitam yang kita mungkin, saya rasa orang biasa seperti kita ni akan terkejut, kecewa. Mungkin Sarah nak kongsikan sudut itu. Pada awal tu memang saya sangat terkejut sebab kita boleh nampak tiba-tiba terus hilang penglihatan daripada saya bangun, tiba-tiba nampak hari mendung. Saya ingat ke hari tu nak hujan, tapi sebenarnya saya tak sangka lah yang memang saya dah esok tu saya takkan nampak. Saya jadi penglihatan saya tu macam kabur sedikit lah. Lepas tu saya pergi hospital, baru saya sedar yang mata kiri saya memang dah tak nampak langsung. Letak pensel, doktor letak pensel pun saya dah tak nampak bayang-bayang. Sebelah kanan cuma nampak bayang-bayang, tapi saya tak boleh nak bezakan colour, sama ada colour tu colour merah ataupun colour orange. Sarah, nak tahulah Sarah sendiri kan, apabila kita ni dilahirkan sempurna kan, boleh lihat. Tetapi apabila suddenly tiba-tiba sahaja perkara ini berlaku kepada Sarah, dan apabila doktor sendiri yang mengesahkan bahawa berkemungkinan penglihatan anda ni tidak akan nampak. Jadi bagaimana perasaan waktu ketika itu, Sarah? Sebelum saya dapat result CT scan, saya ingatkan saya tak boleh sembuh. Ada doktor cakap saya ni beruntunglah boleh tengok nikmat melihat ni selama 27 tahun. Ada budak yang baru lahir 3-4 tahun dan Allah dah tarik nikmat tu. Saya ingatkan saya tak boleh sembuh lah. Lepas tu bila saya sedikit down sebab saya tengok mak saya macam sedih, arwah ayah saya pun sedih. Terkejut, risau, takut saya tak dapat nak tengok lagi. Takut jugalah putus tunang ke apa kan. Lepas tu selepas 3-4 hari jugalah selepas result CT scan keluar, baru saya tahu saya kena optik neuritis. Saya Google, saya percayalah saya boleh sembuh apa semua. Sarah ada sebut tadi kan hampir nak putus tunang. Sarah sendiri sanggup melepaskan bakal suami pada ketika itu sebab yalah, kita nak mendirikan rumah tangga, kita nak menjadi sempurna untuk pasangan kita kan. Jadi macam mana perasaan ketika tu yang Sarah sanggup melepaskan bakal suami disebabkan orang kata masalah ini yang dihadapi? Ceritakan sikit.
Saya rasa macam masa rendah diri lah sebab kita tak nampak, kita tak tahu kita boleh sembuh masa tu. Lepas tu saya fikir takkanlah dia nakkan macam mana dia nak hidup bersama dengan orang yang tak nampak kan. Lepas tu macam saya rasa macam lebih baik dia pergi cari perempuan yang sempurna untuk dia, untuk jaga dia. Tapi itulah, dia masih setia menunggu dan kami pun dia pun minta untuk percepatkan perkahwinan kami kalau saya boleh sembuh. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ni Dia macam masih setia. Betul, setia Sebelah tu alhamdulillah kan. Ini waktu kejadian ini berlaku ketika tempoh fasa pertunangan. Orang cakapkan darah manis dan sebagainya. Okey, Sarah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini, mungkinlah ada di antara kita yang macam saya cakap tadi, normal, takutlah suddenly tiba-tiba jadi macam Sarah kan. Apa rawatan yang sesuai yang harus diberikan kepada mereka ini nanti? Sorry, apa dia tadi? Saya nak tanya pengalaman. Yelah, bila Sarah dah jumpa dengan doktor kan, nanti doktor dah beritahu Sarah perlu rawatan sebegini rupa. Bagaimana boleh kongsikan pengalaman rawatan waktu ketika itu? Masa selepas saya dapat tahu doktor decide, doktor cakap saya kena osteoarthritis, dia ada bagi tahu saya perlu ambil suntikan steroid. Steroid tu yang akan membantu untuk saya sembuh. Tak salah saya 12 pack dan sehari dalam 3 pack lah. Sepanjang 12 pack tu saya beransur-ansur pulih. Okey, tapi sakit, ada melalui rasa sakit tak ketika orang kata treatment itu, perawatan itu? Tak sakit, tapi sebab saya kena tukar granula kan, granula dekat tangan, jadi bila bengkok tu jadi sakit lah. Dia berulang dekat situ. Bukan setakat sakit kan, tapi difahamkan bila dah suntik steroid tu boleh naik badan satu hari 1 kilo, difahamkan. Betul. Mak saya sampai terkejut tengok saya balik. Tengok BP dah bulat. Tapi lepas seminggu tu terus beransur pulih, tiba-tiba pagi memang nampak macam pagi ke macam mana? Terus betul. baik. Saya dah boleh nampak. Alhamdulillah. Okey, Sarah, setiap yang berlaku, ada orang kata setiap berlaku ada hikmahnya kan. Ya, betul. Bagaimana pula Sarah melihat perkara sebegini rupa berlaku pada Sarah dan apa hikmahnya di sebalik kejadian ini? Saya rasa macam lebih menghargai lah nikmat yang Allah bagi ni. Kita bersyukur kita boleh nampak semula kesempurnaan yang Allah bagi ni, kita patut bersyukur. Ya, alhamdulillah. Dan kita harus jaga jugalah kan kita punya diri kita yang ada. Tapi itulah ada, kita tak tahu kan kodrat dan kadar itu normal tiba-tiba jadi macam ni pula kan. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Sarah kerana sanggup tampil hari ini. Mungkin satu keadaan kondisi kesihatan yang orang rasa ramai yang tak tahu. Betul? Saya tak sangka orang boleh kata hilang penglihatan buta Sementara beberapa hari, dan ini adalah satu perkongsian yang sangat-sangat menarik. Kita ucapkan terima kasih kepada Sarah Zuliana Abdul Muttalib, bekas pesakit optik neuritis. Betul. Terima kasih. Okey, terima kasih Sarah. Okey, baik, terima kasih. Stay safe. Okey. Dan juga semalam ya? Betul. Semalam 14 Oktober 2021 kita menyambut Hari Penglihatan Sedunia. Jadi atas dasar itulah kami membawakan topik hilang penglihatan sekejap lah, boleh kita katakan pada hari ini. Betul. Mungkin kita akan mula penjagaan mata kita. Kita banyakkan makanan sayuran seperti orang kata carrot dan sebagainya. Itu antara langkah-langkah kita nak memastikan keselamatan dan juga kesihatan mata kita. Okey, kita dah berhenti berehat seketika. Hari ini hari Jumaat kan. Mungkin ada ramai di antara kita yang nak mengumpul pahala lebih, nak bersedekah. Jadi kejap lagi teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, selamat Jumaat untuk anda semua. Terima kasih yang masih setia tengok kami di Malaysia hari ini. Okey, seperti mana yang saya katakan di awalnya tadi, kita ingin bercakap tentang wakaf pam air di Bumi Kemboja. Tapi untuk permulaannya, apa kata kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Okey, kita lihat kesian kaum minoriti Islam kita dekat Bumi Kemboja itu minum air pun air sungai keruh dan sebagainya. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya doakan hari ini Jumaat Barakah ni sihat sentiasa ya Ustaz ya. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Baik Ustaz, permulaannya boleh kongsikan tentang pertubuhan Adiniyah ini terlebih dahulu Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazli dan penonton di rumah. Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah yang telah melantik saya sebagai ikon ataupun duta kepada pertubuhan ini bukanlah diasaskan semalam, kemarin ataupun bulan lepas, tetapi telah diasaskan semenjak 1985 lagi. Bermakna badan yang dipercayai, bukan skamer. Aktif dalam kerja-kerja kesukarelawanan bukan sahaja di Malaysia untuk menginfak air, untuk menginfak pam air, solar, basikal, tandas dan seumpama dengannya, tetapi aktif juga pada negara-negara jiran yang memerlukan seperti Indonesia, Selatan Thailand, Bangladesh, Kemboja, Myanmar. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas kita telah fokuskan untuk pembinaan pam air di Kemboja kerana keperluan mereka yang mendesak di sana dan berjaya mengumpulkan 9,000 unit pam air pada tahun yang lalu. Dan insyaAllah pada tahun ini kita nak fokuskan untuk lebih lagi bantuan pam air di Kemboja bagi umat Islam minoriti di sana yang sangat memerlukan keperluan asas yang namanya air sebanyak 17,000 unit insya-Allah. Jadi bantu kami untuk bantu mereka. Baik, baik insya-Allah. Okey, Ustaz nak tahu juga untuk ialah kita nak membuat kebajikan ini, berapakah dana yang diperlukan dan sekarang ini dah berapa yang terkumpul secara keseluruhannya Ustaz? Ya, untuk 10,000 unit pam air sasaran kita pada tahun ini, kita memerlukan kos yang agak besar, 17 juta sebenarnya. Okay. Dan dana yang baru terkumpul sekitar 15,735,000 lebih sikit sahaja. Dan ada baru 1,264,308 ringgit sahaja, kurang lebih begitu, dan ada bermakna 15 juta lebih lagi untuk menyampaikan kepada sasaran 17 juta tersebut. Tapi bila sebut juta-juta ni mungkin Fazli dan penonton di rumah rasa seram lah. Saya bukanlah ada duit jutawan-jutawan kan, tapi sebenarnya satu unit pam air ini adalah RM1,700 sahaja. Dan boleh pula berkongsi kepada 10 penama. Dalam arti kata lain, kalau satu penama tu baru RM170 sahaja untuk membantu umat Islam minoriti kita di sana yang sangat memerlukan bekalan air bersih. Secara keseluruhannya, berapakah jumlah pam air yang diperlukan untuk mereka dapatkan air bersih dekat sana Ustaz? Ya, memang 10,000 unit pam air. 10,000 unit pam air, 17 juta dan baru ada 1 juta lebih. Sebab kita nak perlukan banyak, sebab satu pam air ni ratio dia bukan untuk 5-6 rumah. Betul. Mungkin lebih sikit daripada tu sebab dia memerlukan keperluan yang selesa lah. Kalau misalnya sampai berkongsi 10 rumah satu pam, susah untuk makan, minum. Sebab mereka bergantung penuh kepada sungai untuk mandi, untuk minum, untuk membersihkan diri, untuk beribadah dan sebagainya. Betul. Ustaz, kita tahu sebenarnya, orang pun dah tahu sebenarnya kalau kita ni nak kumpulkan pahala, kita harus derma kan. Lepas tu kalau kita derma ni berkemungkinan dapatlah pulangannya kepada kita. Ustaz, mungkin boleh kongsikan antara kelebihannya, hikmahnya, andai kata kalau kita ni menginfakkan wang kita ini kepada kaum minoriti Islam di Kemboja itu Ustaz. Okey, baik. Disebabkan saya telah menyatakan tadi bahawa ini adalah keperluan asas dan mereka memerlukan bekalan air yang bersih, maka keperluan mendesak ini menjadikan pahala seseorang itu lagi besar apabila menolong saudaranya yang lain. Man qarraba ma'akhahu kurbatan qarraballahu lahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memudahkan masalah saudaranya di dunia ini, Allah akan permudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan saya teringat seorang sahabat Nabi yang pernah bertanya kepada Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Ubadah tentang apakah afdal sedekah, apakah sedekah yang paling afdal. Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, sedekah air ataupun infak air. Menunjukkan bahawa air itu keperluan asas, tambah pula mereka pula memerlukan air pada kadar yang kritikal, maka sedekah itu berganda dia punya prioriti ataupun keafdalannya. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, nak ingat untuk merealisasikan tujuan tersebut, boleh hubungi kami di www.infakpamairkemboja.com. Di situ ada nombor telefon, ada internet banking, ada gambar, ada details. So sangat direct kami punya alamat website infakpamairkemboja.com. Moga-moga boleh menyelesaikan masalah mereka dan membantu kita sendiri sebenarnya
di alam kubur kita di hari yang penuh barakah Jumaat ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz di atas masa yang diberikan. Insya-Allah lah akan ada nanti orang yang akan berderma nanti. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Okey, baik, itu dia kita telah bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Dinia. Kalau kita yang ada dekat Lembah Kelang ni, kita rasa macam tak ada air, kita marah dan sebagainya. Orang dekat Kemboja tu bukan saja tak ada air. Kalau ada air pun air mereka ni kotor kan. Jadi kita harus bersyukurlah di bumi kita ini, Malaysia. Okey, kita nak bersama Sofia. Sofia ada menu sarapan pagi, cucur nasi. Silakan Sofia. Untuk berkenaan kesyukuran, mungkin ibu bapa yang berada di kampung tu, kita nak orang kata welcome back lah anak kita pulang ke kampung. Ini mungkin antara menu ringkas dan mengenyangkan yang boleh kita cuba dengan lebihan nasi semalam beserta dengan bahan-bahan menu yang ringkas yang ada di dapur untuk menjadikan cucur nasi. Jom kita saksikan bikisan ini, cara untuk membuat cucur nasi disediakan oleh wartawan Syuhada. Ada nasi lebih tapi tiada idea nak buat apa. Jom kita buat cucur nasi. Tahukah anda bahawa nasi putih mengandungi pelbagai khasiat? Antaranya ialah dapat memberi tenaga daripada kandungan karbohidratnya yang tinggi. Nasi putih juga ada pelbagai elemen dan vitamin sihat yang mampu menyokong tumbesaran manusia seperti kalsium, magnesium, vitamin B, vitamin E dan sebagainya. Untuk membuat cucur nasi, kita perlukan 1 cawan nasi putih, 1 cawan air suam, kemudian kita kisar sehingga halus. Tuangkan ke dalam bekas adunan. Masukkan pula 1 cawan tepung gandum, 1 biji bawang besar dan 1 biji cili merah yang dicincang halus. Daun sup, ikan bilis, sedikit garam dan sedikit serbuk kunyit. Gaulkan adunan sehingga sebati dan masukkan air sedikit demi sedikit sekiranya adunan masih pekat. Bila adunan sudah siap, bolehlah goreng sehingga warna keemasan. Cucur nasi kita dah pun siap. Sangat sesuai untuk sarapan pagi dan juga minum petang. Selamat mencuba. Senangnya buat cucur nasi. Apa boleh buat? Saya buat pejam mata. Alamak. Okey, itu dia anda boleh cubalah dekat rumah sisi keluarga nanti. Betul. Ya, okey. Okey, kita tiba dari meja Medsos dan antara kebanggaan kita lah. Kita umum kepada anda semua yang Malaysia telah memenangi pengundian negara-negara menduduki tempat pertama daripada 18 kerusi dengan 183 undian di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penggal 2022 hingga 2024. Syabas diucapkan. Ini mungkin menunjukkan satu pengiktirafan yang sangat tinggi bagi kita semua. Dan saya rasa sekira di antara inisiatif kerajaan kita yang memastikan tiada kompromi dengan jenayah rentas sepadan, memastikan golongan pesalah ataupun bagi mereka pelarian dan sebagainya dijaga dengan baik sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa yang sepatutnya. Ini antara inisiatif kerajaan yang menunjukkan kita bukan saja menjaga dalam negara tapi luar negara juga. Tahniah Malaysia. Bukan senang kita nak berada di ranking yang 18 tu, yang teratas kan seluruh dunia. Okey, tahniah Malaysia. Okey, yang seterusnya ini bagi anda semua yang suka lihat fosil-fosil, lihat sejarah-sejarah lama kan. Difahamkan dekat Perlis ni mereka dah jumpa satu fosil ni yang dah pun berusia puluhan ribu tahun ni. Seriuslah? Ya, betul. Okey. Tengkorak manusia Betul, ini butirannya fosil tulang dan tengkorak manusia berusia sekitar 5,000 tahun hingga 10,000 tahun. Ini dekat Perlis saya cakap kan. Mereka temui dekat Bukit Ketori. Dan selain daripada tengkorak manusia dan hasil daripada kajian tersebut, mereka telah pun menemui lukisan dinding gua zaman proto sejarah di Gua Semadong. Seperti yang boleh saksikan itu antara lukisan-lukisan di dinding gua itu dan penemuan ini membuktikannya pernah menjadi tempat penempatan masyarakat prasejarah. Ingatkan kita dah jumpa semua
dah, Fad. Ada lagi. Betul. Dan anda yang berada di tempat-tempat kejadian, kalau terjumpa ke apa ke, kita tak boleh simply pegang, rosakkan. Ini memang khazanah negara ni. Dan kalau boleh kita panggil orang yang bertanggungjawab dan mereka akan sedia upayalah untuk mengkaji sejarah negara kita. Ini baru jumpa dekat Perlis tau. Dan saya percaya di tempat-tempat lain pun ada berkemungkinan lagi ni penemuan sejarah ini nanti. Itulah usaha kita untuk tetap mencari asal-usul sejarah kita di setiap negeri di negara ini. Okey. Dan kita juga nak wawarkan kepada anda semua, ini berkenaan dengan Forum Perniagaan PKS BH 2021 pada hari Khamis, dan hari ini Berita Harian menganjurkan Forum Perniagaan PKS BH 2021 bersama dengan barisan ahli panel jemputan forum yang akan membincangkan cabaran dihadapi usahawan perusahaan kecil dan sederhana. Okey, dan serta galakan dan sokongan pelbagai pihak untuk mereka bagi meneruskan kelangsungan pasca pandemik. Forum ini akan disiarkan secara langsung menerusi laman web Mikro Forum Perniagaan PKS BH 2021, dan orang ramai yang masih lagi sempat ni boleh daftarkan diri anda di www.bharian.com.my/BHSME. Ini satu peluang yang sangat baguslah untuk mereka semua, anda semua yang mempunyai perusahaan sendiri yang ingin menempuh hari-hari akan datang untuk lebih berjaya selepas pasca pandemik ini. Boleh. InsyaAllah ini untuk anda. Ini untuk anda semua. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali je nanti kita nak menemu ramah ini salah seorang ustaz yang kita kagumi ni. Nak bercakap tentang program keagamaan ni di Media Firman ni, iaitu Halakah. Musim baru akan kita bawakan satu rancangan yang pastinya memberikan begitu banyak pedoman kepada kita semua hanya di TV3. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan bagi anda penonton setia TV3, anda pastinya mengetahui satu rancangan yang cukup hebat ini, Halakah. Musim baru akan tiba di kaca TV anda tidak lama lagi. Setiap Ahad 10.30 malam di TV3. Okey, kita terus saja nak bersama dengan orang kuat Halakah ini. Kita terus saja bersama dengan Haji Ahmad Nur Sulaiman, penerbit eksekutifnya. Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji? Kita kena unmute. Mic tu tak dengar. Dah unmute dah, Tuan Haji. Ramai nak dengar suara Tuan Haji ni. Okey. Dapat. Suaranya, auranya. Aura dia dah datang terima kasih. Meluangkan masa. Okey, boleh kongsikan Tuan Haji berkaitan dengan program Halakah musim terbaru ini. Silakan. Terima kasih Fazli dan juga Sofia. Alhamdulillah, Halakah 2021 menemui penonton pada seperti yang Fazli katakan tadi. Pada Ahad 10.30. Dan pada tahun ini kita membawakan tema Perang Melawan Pandemik dan Endemik dan Belajar dari Palestin. Dan ini merupakan satu tema yang kita angkat daripada tema tersebut, menjadikan 13 episod yang kita luncurkan bagi tahun 2021 ini. Dan insya-Allah pada tahun ini juga selain daripada set Halakah yang kita namakan sebagai Pusat Informasi Peperangan Halakah, CIC, dan set ini juga merupakan secara 100% menggunakan LED dan turut dimajukan oleh penggunaan teknologi AR, augmented reality. Dan selain daripada itu juga kita menggunakan keseluruhan manpower yang ada dan menggunakan infografik dan paparan yang sangat berkualiti tinggi bagi memastikan kepuasan penonton untuk mengikuti program selama 1 jam ini. Dan ini insya-Allah mudah-mudahan akan memberikan kepuasan insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Tok Haji, dengan sokongan yang diberikan oleh para penonton dari musim ke musim, apa antara orang kata perkongsian yang dikongsikan oleh para peminat Halakah sendiri yang Tok Haji rasakan ini satu usaha yang perlu diteruskan sampai ke bila-bila pun untuk memastikan penonton kita menjadi yang terbaik daripada Halakah, Tok Haji? Terima kasih Sofia. Penonton sangat memberikan informasi yang sangat bagus, dan respon yang kita terima adalah mereka mahukan sebuah rancangan agama, talk show agama yang bermaklumat, mempunyai data yang mencukupi dan boleh diyakini. Dan selain itu juga mereka memerlukan pandangan pakar-pakar yang boleh mereka terima dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, dalam isu vaksin. Dalam isu vaksin, dan kita namakan satu topik sebagai vaksin untuk hidup. Dalam topik tersebut kita menggabungkan pandangan pakar sains, pandangan agama dan juga pandangan pihak pemerintah. Jadi terpulang kepada penonton untuk menilainya sama ada vaksin itu harus kita terima ataupun harus kita
tolak. Tetapi dalam halakah kita mendidik penonton untuk memahami bagaimana vaksin bekerja dalam sistem tubuh badan kita secara saintifik dan juga secara ilmiah dalam aspek agama. Ya, Tuan Haji bercakap berkenaan dengan penonton ini, adakah penonton diberikan peluang untuk mereka ni datang untuk sesi rakaman ke secara langsung ke? Jadi sebab sebelum ini pun ada juga kan penonton boleh datang sebab kita kan nak balik ke fasa endemik. Jadi bagaimana untuk halakah musim terbaru ini? Adakah penonton dibenarkan untuk berada di studio nanti? Soalan cukup mas. Ya, soalan cukup mas. Terima kasih Fazli. Untuk tahun ini kita belum lagi bersedia untuk memberi ruang dan peluang kepada penonton kerana isu pandemik dan SOP dan sebagainya. Tapi insya-Allah mungkin satu hari nanti ada peluang untuk penonton datang. Apabila konsep tersebut menjadi keadaan lebih baik dan mungkin kita telah pun bersedia untuk menerima penonton hadir. Baik Tuan Haji, melihat dengan keadaan seperti disebutkan oleh Tuan Haji, dengan vaksin dan sebagainya, kita menghala ke kata endemik dan sebagainya, mungkin satu perkongsian ataupun satu harapan dan nasihat kepada kesemua penonton pada ketika ini untuk menjaga orang kata tanggungjawab kita, ialah bukan sekadar untuk dibebaskan begitu saja, tetapi satu pesanan buat semua umat Islam berkenaan tanggungjawab kita yang perlu dijaga memasuki endemik dan sebagainya. Ustaz. Ya Sofia, ada satu perkara yang sangat menarik apabila Sofia bertanyakan soalan tersebut. Kalau kita lihat, kita ini adalah menjadi saksi mata bagaimana kita diuji dengan pandemik COVID-19 ini. Benda ini tak pernah berlaku sebelum ini, tetapi semua orang melihat dan ada di kalangan kita yang telah pun merasai kehilangan orang yang dikasihi, orang yang tersayang, ibu, ayah, suami, isteri, anak dan sebagainya. Dan yang turut terkorban bukan saja kita yang biasa, bahkan juga golongan Barisan Harapan juga turut terkorban. Maka dalam waktu yang begini singkat 2019 sampai kepada sekarang, seluruh dunia menghimpunkan seluruh kebijaksanaan untuk menentang COVID ini dan manusia bekerja secara bertungkus lumus menggunakan apa jua teknologi yang kita ada. Nah, dalam waktu tersebut saya fikir ramai di kalangan kita mahu kita bebas daripada pandemik ini. Itu yang pertama. Tetapi persoalannya yang saya ingin berikan kepada penonton, apabila kita bebas, apakah kita tidak merasa insaf di atas setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini, ataupun kita mahu balik semula kepada cara lama kita. Baik, terima kasih Tuan Haji. Peringatan yang sangat-sangat kukuh. Terima kasih Tuan Haji. Kita harapkan terbaik untuk halakah musim terbaru. Fazli. Ya betul. Okey, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, Penerbit Eksekutif. Jadi anda jangan lupa untuk anda saksikan halakah sekali lagi 10:30 malam hari Ahad nanti. Betul. Pastikan anda mengikuti semua yang terbaik daripada TV3 dan kita ucapkan terima kasih kepada anda juga bersama kita dari pagi sehingga sekarang di Malaysia hari ini. Kita akan jumpa anda Isnin nanti. Okey. Jadi anda semua yang nak balik kampung tu jaga SOP semua. Pastikan anda macam kita sebutkan tadi jaga SOP, jaga keselamatan jalan raya, dan hari Isnin nanti kita nak bawakan satu topik berkaitan Okey, berkaitan dengan kembali ke sekolah. Okey, hari Selasa nanti kita akan menyambut Maulid Rasul, insya-Allah. Kita akan membuat siaran langsung nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, jaga diri, jaga SOP. Bye. Lindungi diri semua. Surprise kinetic after 1 year tap ball. Nenek!